Corporate Integrity Pledge, ICRA Integrity Corporate. Apakah itu Corporate Integrity Pledge? Adalah ikrar syarikat untuk melaksanakan program membentuk suasana perniagaan yang bebas daripada rasuah dan sistem dalaman yang efektif bagi mempertingkatkan tahap integriti dalam tadbir urus yang baik. Apakah kebaikan ikrar integriti corporate? Suasana perniagaan yang bebas rasuah akan memberi faedah kepada semua pihak seperti kontraktor, pembekal, IWK dan pelanggan dalam mengawal kos penyelenggaraan aset dan tahap prestasi yang lebih baik. Tujuan ikrar integriti corporate menggalakkan integriti, ketelusan dan tadbir urus yang baik, memperkuatkan sistem dalaman yang dapat mengelakkan rasuah, mematuhi undang-undang, polisi dan peraturan dalam mengatasi rasuah, mengatasi amalan rasuah. Menggalakkan integriti, ketelusan dan tadbir urus yang baik, membanteras amalan rasuah dalam apa-apa bentuk di dalam urusan perniagaan termasuk dengan pembekal, kontraktor dan pelanggan, mematuhi amalan kod etika setiap masa, membina amalan yang berteraskan integriti untuk suasana perniagaan yang bersih. Memperkuatkan sistem dalaman yang dapat mengelakkan rasuah, menubuhkan program anti rasuah yang dapat mengelakkan rasuah dalam aktiviti perniagaan, memperbaiki polisi dan peraturan untuk mengelakkan rasuah, menggalakkan pembangunan etika dan integriti untuk kaki tangan dan juga pembekal atau kontraktor, mengadakan saluran untuk kaki tangan dan pembekal atau kontraktor agar dapat melaporkan aktiviti rasuah. Mengatasi amalan rasuah, mengambil tindakan atas mana-mana kaki tangan, pembekal atau kontraktor yang terlibat dalam aktiviti rasuah, melaporkan segala aktiviti ini kepada pihak SPRM. Sokongan kepada SPRM, ikrar integriti corporate ini dapat menyokong inisiatif kerajaan dan SPRM dalam membanteras gejala rasuah. Aku janji integriti kontraktor dan pembekal Indah Water Consortium Sdn Bhd. Isikan borang aku janji integriti. Sila isikan nama syarikat di dalam borang aku janji yang diedarkan. Bacaan aku janji integriti. Sila baca kandungan aku janji integriti. Tanda tangan. Sila turunkan tanda tangan pada borang aku janji anda. Sila serahkan kepada penyelia sesi ini. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh kontraktor atau pembekal jika kaki tangan IWK meminta rasuah? Sila laporkan kepada pengurus pejabat unit. Sekiranya tiada tindakan, sila maklumkan kepada pengurus besar Jabatan Audit Dalaman, pengurus besar Jabatan Operasi atau pengurus besar Jabatan Perolehan. Atau laporkan kepada SPRM di talian 1800 88 6000. Peluang-peluang perniagaan untuk kontraktor di IWK. Kandungan topik ini adalah trend perolehan bagi 5 tahun lepas, kategori kerja yang diperlukan di IWK dan skop kerja dan sumber-sumber yang diperlukan. Trend perolehan dari tahun 2008 hingga ke 2012. Berdasarkan graf, kita dapat melihat nilai perolehan yang meningkat dari tahun 2008 hingga ke 2012. Peluang-peluang perniagaan di IWK. 10 kategori pekerjaan yang mempunyai peluang pekerjaan yang tinggi adalah seperti 1. M&E Repairs, 2. STP Maintenance, 3. STP Civil Works, 4. Security Services, 5. Network Maintenance, 6. Vehicle Maintenance, 7. New Equipments, 8. STP Maintenance Others, 9. O&M Consumables dan 10 Others. Graf menunjukkan trend untuk 10 kategori tertinggi dari tahun 2008 ke 2012. Skop kerja dan sumber-sumber yang diperlukan. Kategori kerja, kerja M&E. Skop kerja,
membaiki peralatan contoh seperti pump, blower, aerator, clarifier dan lain-lain, preventive maintenance seperti servis peralatan, pipe, valve dan lain-lain, membaiki control panel, starter dan level control, pendawaian, membaiki electrical distribution board dan lampu. Sumber-sumber yang diperlukan adalah bengkel dan alatan, juruteknik mahir dan buruh am, kenderaan seperti lori dan van dan barang-barang ganti. Contoh kerja-kerja M&E adalah seperti gambar rajah di bawah. Skop kerja dan sumber-sumber yang diperlukan untuk STP maintenance. Skop kerja, penyelenggaraan loji rawatan kumbahan, pemotongan rumput, pembuangan sampah, pembersihan SAM, pembersihan skrin, pemeriksaan dan menggris peralatan kecil, preventive maintenance, penyelenggaraan sludge drying bed dan proses control. Sumber-sumber yang diperlukan adalah seperti lori peralatan dan alat-alatan, chargeman dan buruh am. Contoh kerja-kerja STP maintenance adalah seperti gambar rajah di bawah. Skop kerja dan sumber-sumber yang diperlukan untuk STP Civil Works. Skop kerja terutamanya untuk kerja-kerja awam kecil seperti pemparitan, pagar, pintu, kerja-kerja mengecat, manhole cover, pipe work, earthwork dan lain-lain. Ianya bukan untuk pakej-pakej utama pembinaan. Sumber-sumber yang diperlukan adalah seperti alat-alatan, juruteknik mahir dan buruh am, kenderaan seperti lori dan van. Contoh kerja-kerja civil work adalah seperti gambar rajah di bawah. Skop kerja dan sumber-sumber yang diperlukan untuk security services. Skop kerja adalah seperti menyediakan servis kawalan keselamatan termasuk rondaan untuk STP, kawalan tanpa senjata selama 24 jam untuk mencegah kecurian. Kebanyakan kontrak besar dilakukan melalui tender terbuka, kontrak kecil melalui quotation yang dikeluarkan pejabat unit IWK. Skop kerja dan sumber-sumber yang diperlukan untuk network maintenance. Skop kerja adalah seperti pembaikan pipe dan pembentung rosak atau runtuh, melibatkan kerja-kerja penggalian kedalaman dari 3 ke 7 meter, memerlukan pengalaman yang luas dalam bidang deep excavation. Sumber-sumber yang diperlukan adalah seperti buruh am, skill pipe layer, excavator, curucuk dan lain-lain. Bahan-bahan adalah seperti simen, pipe dan pasir. Contoh kerja-kerja network maintenance adalah seperti gambar rajah di bawah. Skop kerja dan sumber-sumber yang diperlukan untuk vehicle maintenance. Skop kerja adalah seperti penyelenggaraan, baiki dan servis kenderaan IWK, pengubahsuaian dan baik pulih, persediaan untuk pemeriksaan puspakom, tayar dan bateri, kerja-kerja mengecat dan pemeriksaan JKKP. Sumber-sumber yang diperlukan adalah bengkel dan tenaga kerja mahir. Contoh kerja-kerja vehicle maintenance. Skop kerja dan sumber-sumber yang diperlukan untuk major dan minor equipments. Skop kerja memekarkan valve, diffuser, peralatan pembentungan yang baru, mengganti dan menyediakan perkhidmatan servis peralatan di STP. Kebanyakan peralatan perlu diganti semasa refurbishment program dan penggantian akibat wear and tear. Sumber-sumber yang diperlukan sebagai pengeluar atau agensi kepada pengeluar, menyimpan stok dan inventory, membekalkan alat-alat ganti dan after sales service. Contoh kerja-kerja major dan minor equipment. Skop kerja dan sumber-sumber yang diperlukan untuk O&M consumable. Skop kerja, perkakasan hardware, nut and bolt, hose, grease, lubricant. Membekal bahan-bahan ganti. Bahan-bahan untuk kerja-kerja pembaikan atau penggantian seperti pipe, grating, screening,
checker plates, flange dan lain-lain. Sumber-sumber yang diperlukan adalah memiliki kedai sendiri atau sebagai penghilang, mempunyai kemudahan inventory, mempunyai pengangkutan. Contoh kerja-kerja O&M consumable. I'm a stone pile of Molly. My home is in the sky. God! No! Seriously, no, why no. not? This is not how you slap. You do like this. I come this side of you. Come around like this. Okay? Okay, yeah. This is good, okay? That's fine, like okay? that. Yeah. Whoa, Like this, okay, okay? yeah. This is good, okay? Okay. No! Like this! Oh, all right. This is how we I think she understands, she understands. You see this? Okay. That's good. Ow. Gemma, show Zoe how to slap Mr. Jackman. What? Whoa. Please come in. Slap Mr. Jackman. Yes, you see? Right. It was good. Who else Good. can help me? I'm pretty No, sure one Jerry... more. Yeah. Good. Slap Mr. Jackman. Oh! Watch this. Really? Mr. Jackman, Enough. come back, please. Enough. Where you going? Where's he going? Give me a second. You. One more time, we do it again. Okay, one more time. Okay. Okay, if you just a little more intensity. Penambahbaikan proses pembayaran. Kenapa perlunya penambahbaikan? Pembayaran lambat, kontraktor atau pembekal tidak dapat mengekalkan kontrak atau meninggalkan kontrak, kontraktor atau pembekal tidak berminat untuk mengambil bahagian dalam tender atau sebut harga baru, auction kurang kompetitif, aduan kepada Kementerian Keuangan dan lain-lain. Isu-isu yang dihadapi: kontraktor lambat menyiapkan kerja, lambat menghantar laporan bulanan, proses pengesahan invoice yang perlahan, penyerahan atau pembetulan invoice yang lambat, kelulusan invoice perlahan dan proses pembayaran di bahagian keuangan yang memakan masa. LOS pembayaran jangka masa proses dari PO ke pembayaran dari tahun 2011 ke 2012. Keseluruhan LOS pada tahun pertama 2011 adalah 117 hari, pada setengah tahun kedua pula adalah sebanyak 128 hari. Untuk setengah tahun pertama 2012, LOS keseluruhan adalah 125 hari dan setengah tahun yang kedua adalah 110 hari. Untuk LOS pembayaran, tambahan 10 hari untuk proses TT. LOS penerimaan pula dikira dari tarikh penerimaan kemas kini termasuk penangguhan oleh kontraktor. Proses oleh pejabat unit tidak menepati target 14 hari. LOS keuangan untuk tahun 2012 adalah lebih dari tahun 2011 kerana peningkatan dalam LOS pembayaran. Oleh kerana kesalahan kemasukan data, beberapa data perlu dikeluarkan dari analisis. Pelan penambahbaikan oleh IWK untuk pelan jangka masa pendek, menambah tenaga kerja di unit keuangan, mengurangkan level of service LOS dari 60 hari ke 45 hari, meningkatkan proses kerja di antara AP dan Treasury. Untuk pelan jangka masa panjang, menggunakan sistem SAP untuk mengautomasikan invoice dan pembayaran, dijangka bermula pada April 2014. Pelaksanaan sistem SAP di IWK. Pengenalan, SAP adalah sistem ERP yang baru kepada staf dan kontraktor IWK. Sistem ini akan menggantikan sistem IFS yang lama. Modul yang akan digunakan adalah keuangan, perolehan dan operasi. Dijangka bermula pada April 2014. Kontraktor akan diberikan ID dan password untuk mengakses sistem ini. Latihan akan diberikan secara percuma oleh IWK dan akan dilakukan secara berperingkat mengikut negeri.
Kelebihan menggunakan SAP. Purchase order adalah secara online, mudah untuk diakses oleh kontraktor, memudahkan penyediaan laporan kerja bulanan, format laporan kerja bulanan yang mudah untuk digunakan, invoice disediakan oleh sistem dan kontraktor hanya perlu membuat pengesahan untuk dihantar ke IWK. Proses pembayaran menjadi lebih singkat, memudahkan staf IWK mengawal selia kontraktor yang dilantik, terutamanya kontraktor bagi kontrak berpenggal, contoh seperti STP Maintenance, M&E Repair dan sebagainya. Ciri-ciri utama SAP, sistem e-procurement dan PR atau PO yang lebih bersepadu, kelulusan sepenuhnya di atas talian, kelulusan FAL di atas talian termasuk kelulusan pengurus atau HOS, e-quotation dari term contractor boleh dibuat naik ke PR, EPO untuk term contractor, pengurusan perkhidmatan luar untuk sumber-sumber luar, penjanaan kontrak secara automatik oleh sistem, e-invoice dari term supplier dan term contractor, pengesahan invoice melalui sistem secara online, kelulusan invoice secara online, rekod pembaikan dan tempoh jaminan peralatan M&E yang lebih baik. Sesi latihan menggunakan SAP, staf IWK, kontraktor dan pembekal akan dijemput untuk hadir ke latihan menggunakan sistem. Latihan adalah secara berperingkat mengikut negeri dan pejabat unit. Syarikat perlu menghantar wakil yang sesuai untuk belajar menggunakan sistem. Sebaik-baiknya wakil tersebut adalah orang yang menguruskan PO dan invoice bagi syarikat. Sila tepati masa untuk hadir ke sesi latihan. Latihan adalah percuma kepada semua pembekal dan kontraktor. Laporan bulanan, SLA, invoice dan penghantaran dokumen. Dokumen yang diperlukan untuk kerja grass cutting iaitu invoice, laporan bulanan iaitu laporan gambar, M&E work, invoice, laporan kerja iaitu laporan gambar, network maintenance, invoice, diary tapak, ukuran bersama, pengiraan, laporan kerja iaitu laporan gambar dan sum kos anggaran. STP maintenance, invoice, laporan bulanan, SLA, man plan manpower timesheet. Dan security services, invoice dan SLA. Proses pembayaran melalui SAP. Laporan bulanan untuk kerja-kerja seperti STP maintenance, M&E, security service dan lain-lain dihantar secara online oleh kontraktor. Kemudian penyelia IWK akan mengesahkan secara online. Apabila laporan telah disahkan, sistem akan menghasilkan invoice secara online. Kemudian, unit manager akan meluluskan invoice tersebut juga secara online. Setelah diluluskan, invoice tersebut akan terus ke Jabatan Keuangan untuk proses pembayaran.